Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 yang terdiri daripada Muhammad Nasuha, Fatih Atira, Siti Aisyah, Muhammad Zafran, Mak Ali Syahira dan Nur Safira Sofwa. Jadi tajuk tugasan bertulis kami adalah kesan pembangunan media sosial kepada cara pemikiran masyarakat umum. Seterusnya kita pergi pada latar belakang kajian. Kami mengkaji tentang media sosial. Jadi, umum mengetahui penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak dan remaja sering dipandang negatif oleh generasi X, iaitu generasi sebelum media sosial. Dan kemajuan media sosial, padahal kemajuan media sosial ini sebenarnya mempunyai sudut informasi dan dapat memberi impak positif terhadap cara interpretasi mereka tentang dunia dan kehidupan sekeliling mereka. Jadi dalam kajian ini kita ingin mengetahui kemajuan sosial ini membentuk pemikiran seseorang itu sama ada cara positif ataupun negatif. Seterusnya kita pergi kepada masalah dan persoalan kajian. Masalahnya, pengaruh media sosial ini memberi impak yang berbeza terhadap individu disebabkan pola pemikiran yang berbeza, sikap yang berbeza dan budaya dan sebagainya. Jadi tercetusnya perubahan yang positif dan ada juga perubahan yang negatif. Perkembangan teknologi ini menyebabkan masyarakat terhimpit di antara dua pilihan, iaitu ada golongan masyarakat yang menerima perkembangan teknologi dan media sosial dan ada juga yang menentang. Jadi timbulnya persoalan bagaimanakah peranan dan fungsi media sosial sebagai penunjang perubahan bagi masyarakat dan bagaimanakah pengaruh media sosial terhadap perubahan masyarakat. Seterusnya, objektif kajian, kita ingin mengenal pasti kesan-kesan negatif dan positif pembangunan media sosial kepada cara pemikiran masyarakat umum dan mengkaji penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk kurangkan kesan negatif media sosial terhadap pemikiran masyarakat. Seterusnya, skop kajian. Kajian ini mahu memfokus kepada impak kemajuan media sosial dalam membentuk pemikiran masyarakat sama ada membina berilmu ataupun merosakkan akhlak dan memberi idea-idea yang liberal yang menyesatkan. Seterusnya, kesan negatif dan positif media sosial pada masyarakat. Dan akhir sekali, langkah-langkah dalam membaiki impak negatif media sosial dalam membentuk pemikiran masyarakat. Itu saja. Pembentakan diteruskan dengan kajian literatur. Jadi kajian literatur ini akan merangkumi tentang asas pemikiran yang berdasarkan pengaruh ICT dan juga secara perbandingannya dengan cara pemikiran tradisional. Dan seterusnya kita akan perkenalkan juga tentang media sosial. So, poin yang pertama iaitu ICT dan perubahan kerangka pemikiran masyarakat. Jadi di sini kita akan memperkenalkan pengaruh ICT, pemikiran yang dipengaruhi oleh ICT dan juga perbandingannya dengan budaya tradisional Melayu. Jadi pertama sekali ialah pemikiran sekularis dan simbolisme sintaktik. So, yang lebih menjurus kepada pemikiran ilmu ICT lah, iaitu pemikiran sekularis ini lebih kepada ilmu atau pemikiran yang berasaskan tiada pencampuran agama terutama sekali. Jadi ia lebih berasaskan sintaktik, analitis dan reduksionistik. Jika dibandingkan dengan budaya fikir tradisional Melayu pula, lebih cenderung pada corak sistematis, sistematis dan holistik, iaitu lebih menyeluruh dan lebih berkait antara satu sama lain. Jadi seterusnya, pemikiran intelektual holistik dengan analitis rasional pula. Jadi ini berdasarkan juga kepada asas interaksi jika dibandingkan dengan tradisional Melayu, ia lebih dinamis dan alam metafizik serta material saling berkait rapat, manakala dari segi pemikiran ilmu ICT ia lebih kepada memandang alam fizik itu sebagai satu material yang tertutup dan tanpa roh dan hanya diwakili oleh simbol. Seterusnya, perubahan konsep ilmiah dengan ICT itu sendiri telah mempengaruhi perubahan konsep ilmiah ni, kerana masa kini komputer adalah sistem yang berfikir untuk manusia. Jadi perkara itu telah mengubah persepsi dan juga definisi kepintaran itu sendiri, malah berubah definisi manusia dan kemanusiaan sendiri, kerana komputer itu telah mengambil alih pusat konsep ilmiah tersebut. Dan
juga berkait rapat iaitu pembuat keputusan. Jadi sistem ICT ni telah menjadi satu dasar atau faktor yang menjadi penentu kepada keputusan yang dibuat manusia. Bukan sahaja yang membantu sekarang ini, tapi juga tapi lebih kepada yang dominan yang menentukan keputusan kita pada hari ini. Seterusnya kita perkenalkan tentang media sosial. Jadi media sosial ini adalah didefinisikan sebagai perisian yang membolehkan individu dan komuniti berkumpul, berkongsi, berkomunikasi dan dalam kes tertentu bekerjasama atau bermain antara satu sama lain. Aktiviti media sosial ini adalah berkait dengan perkara dua hal, iaitu dia melibatkan pertukaran, iaitu sharing, kolaborasi, collaborating dan juga connecting dari segi mengenali antara satu sama lain dalam bentuk bertulis, visual atau audiovisual. Ciri-ciri media sosial ini sendiri merangkumi 6 perkara iaitu rangkaian, maklumat, arkaib, interaktiviti, simulasi masyarakat dan kandungannya di jana pengguna. Jadi sedikit penerangan tentang rangkaian. Rangkaian ini melibatkan komunikasi antara komputer itu sendiri, sistem komputer itu sendiri yang melibatkan pemindahan data. Maklumat pula, media sosial ini adalah tempat kita merepresentasikan identiti diri kita, kita menghasilkan kandungan interaksi berdasarkan identiti kita dalam media sosial tersebut. Archive ialah tempat kita untuk menyimpan maklumat dan untuk memudahkan kita akses pada bila masa dan sebagai simpanan kecemasan lah, terutama sekali. Seterusnya interaktiviti berdasarkan interaksi kita antara pengguna. Kerana media sosial ini amat dikenali sebagai pusat kita berhubungan atau komunikasi yang mudah, cepat dan pantas. Jadi seterusnya simulasi masyarakat. Jadi dengan adanya media sosial contohnya seperti komuniti Facebook, komuniti Instagram, itu secara tidak langsung telah mewujudkan satu medium masyarakat di alam maya. Jadi akhir sekali adalah kandungannya di jana pengguna. Jadi dari segi kandungan dia melibatkan dua, sama ada kita sendiri mengeluarkan kandungan-kandungan dan dalam media sosial kita ataupun melibatkan patron yang memberikan sponsor kepada kandungan-kandungan kita. Jadi UGC sedikit sebanyak ialah perhubungan simbiotik dalam budaya media baharu yang memberikan peluang dan fleksibiliti kepada pengguna untuk mengambil bahagian. Jadi itu sahaja dalam kajian literature. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bab 3 iaitu metodologi kajian. Okey, reka bentuk kajian ini berbentuk deskriptif dengan menggunakan kaedah tinjauan iaitu survey research. Okey, dalam kaedah ini terdapat dua kaedah penyelidikan yang digunakan, iaitu yang pertama ialah kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan ini adalah melibatkan pencarian bahan-bahan bacaan dan juga penulisan-penulisan. Ia untuk menyediakan pengenalan kepada kajian dan landasan teori dalam bab 1 dan bab 2. Dan seterusnya kami menggunakan kajian soal selidik. Kajian soal selidik ini telah dibentukkan di Google Form dan telah melalui semakan dan pembaikan berdasarkan maklum balas responden dalam ujian rintis. Dan pengedaran soal selidik iaitu Google Form kepada responden telah dilakukan sendiri oleh penyelidik iaitu kami melalui media sosial seperti WhatsApp dan email. Dan seterusnya kita pergi pada responden kajian. Responden kajian tertumpu kepada warga USIM. Dia lebih berfokus kepada pelajar dan staf daripada USIM. Dan agihan Google Form telah dilakukan melalui aplikasi WhatsApp di dalam grup pelajar dan grup staf bagi mendapatkan responden yang lebih ramai. Tiga adalah kaedah penganalisisan data. Okey, kaedah penganalisisan data ini analisis statistik deskriptif. Okey, ia juga disebut sebagai statistik perihalan, iaitu statistik yang digunakan merihalkan sesuatu peristiwa. So, statistik ini merangkumi jumlah skor, peratus dan frekuensi yang digunakan untuk memerihalkan latar belakang responden. Dan data yang dianalisis itu dibentangkan dalam bentuk jadual dan carta yang menunjukkan frekuensi dan peratusan itu. Jadi seterusnya untuk bahagian soal selidik, kami menekankan beberapa bahagian untuk melakukan soalan-soalan kepada responden. Jadi untuk bahagian A, kami mengkaji tentang latar belakang responden, iaitu yang pertama, melalui jantina kami mendapati majoriti responden adalah perempuan.
iaitu 76% dan segelintirnya adalah lelaki. Jadi seterusnya untuk lingkungan umur, majoriti responden adalah yang 18 ke 23 tahun, manakala segelintir daripada mereka yang berumur 31 ke 40 dan 40 tahun ke atas. Jadi seterusnya kami mengkaji juga tentang pekerjaan responden. Majoriti responden adalah pelajar, manakala segelintir daripada mereka yang sudah bekerja dan ada juga yang menganggur. Jadi untuk status perkahwinan mereka, majoriti responden adalah bujang dan segelintir daripada mereka adalah yang sudah berkahwin. Jadi seterusnya untuk bahagian ini kami tekankan kepada kadar penggunaan media sosial oleh responden. Jadi kami menanyakan beberapa soalan untuk mereka membuat pilihan. Iaitu yang pertama, kami menanyakan tentang kekerapan mereka menggunakan media sosial dalam sehari. Jadi majoriti iaitu 19 orang menyatakan yang mereka berada di skala 5. Skala 5 untuk penggunaan media sosial dalam seharian. Jadi yang paling kurang ialah yang berada di skala 3, iaitu 5 orang yang menggunakan media sosial dalam seharian. Jadi seterusnya kami juga menanyakan apakah aplikasi media sosial yang sering digunakan di internet. Jadi majoriti daripada responden menyatakan yang mereka menggunakan WhatsApp dan Instagram, dan yang paling kurang adalah Facebook, iaitu 11 orang. Kerana yang kita tahu Facebook ini adalah aplikasi yang terjurusnya lebih kepada orang-orang yang berumur. Jadi seterusnya kami juga menanyakan apakah motif mereka menggunakan media sosial. Jadi majoriti daripada mereka menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan rakan, untuk mendapatkan maklumat, untuk melayani hiburan, dan segelintir menggunakan media sosial untuk menggunakan email ataupun melakukan transaksi pembelian dan bayaran bil. Kerana yang seperti yang kita tahu, kita melakukannya dengan kadar yang sangat sekejap. Jadi seterusnya kami menanyakan juga berapakah masa mereka menggunakan media sosial setiap kali mereka melayarinya. Jadi seperti yang dijangka, 50% daripada responden menyatakan yang mereka menggunakan media sosial ini lebih daripada 3 jam. Jadi yang paling kurang adalah 15 ke 30 minit. Untuk bahagian C, iaitu impak media sosial terhadap pemikiran responden, kami menanyakan soalan terus kepada responden, iaitu apakah pendapat mereka, pada pendapat mereka, adakah media sosial ini lebih banyak memberi kesan positif atau negatif kepada diri mereka. Jadi majoriti daripada responden menyatakan yang media sosial ini memberikan impak yang positif, manakala segelintir menyatakan ia memberikan kesan yang negatif. Jadi di bawah ini mereka menyatakan sebab atau alasan mereka menjawab sedemikian. Jadi untuk mereka yang menjawab media sosial ini memberikan kesan yang positif, mereka menyatakan sebab mereka adalah kerana media sosial ini dapat melepaskan tekanan, dapat memberikan kita maklumat yang baru, kita dapat mengenali antara satu sama lain. Kita juga mendapat berita daripada sumber yang betul dan hiburan dengan pantas. Contohnya macam kita dapat lihat di YouTube ataupun Twitter, kita dapat berita dengan sangat pantas dan ianya daripada sumber yang dapat dipercayai. Akhir sekali mereka menyatakan juga media sosial ini dapat menjadi satu medium untuk kita menyebarkan dakwah. Ianya betul kerana kita dapat lihat yang banyak sekarang ni orang menyebarkan dakwah dalam media sosial dan ianya memberikan impak yang sangat besar dan positif kerana ramai orang di luar sana dapat mengenali Islam dengan lebih mendalam. Dan bagi mereka yang menyatakan ianya memberikan impak yang negatif, mereka menyatakan sebab mereka adalah kerana media sosial ini melalaikan dan membuang masa, dan mereka menyatakan kita juga dapat terlibat dengan perkara yang tidak berfaedah. Contohnya macam banyak berlaku di Twitter sekarang ini, pengecaman dan pergaduhan antara satu sama lain. Jadi seterusnya kami menanyakan juga adakah mereka sedar tentang keadaan semasa kesihatan mental mereka.
Jadi majoriti mereka menjawabkan mereka sedar dan hanya segelintir yang menjawab mereka tidak sedar dengan kesihatan mental mereka. Jadi untuk bahagian C ialah impak media sosial terhadap pemikiran responden. Jadi kami menyatakan dari skala 1 hingga 5 apakah tahap kesihatan mental yang mereka rasa mereka sedang berada sekarang. Jadi majoriti menunjukkan respon yang sangat baik, iaitu berada di skala 4, dan hanya segelintir berada di skala 2, iaitu 3 orang. Jadi seterusnya kami juga menanyakan daripada skala 5 apakah mereka merasakan media sosial ini dapat memberikan kesan terhadap kesihatan mental mereka. Jadi majoriti menyatakan mereka berada di skala 4 kerana mereka merasakan media sosial ini sangat-sangat memberikan impak yang sangat besar terhadap kesihatan mental mereka. Jadi seterusnya kami juga menanyakan adakah mereka berasa lebih semangat setelah menggunakan media sosial. Jadi majoritinya 50% menyatakan mereka mengiyakan pernyataan itu, dan hanya segelintir iaitu 88% tidak setuju dengan pernyataan itu. Jadi seterusnya kami juga menanyakan adakah mereka berasa hilang arah tuju setelah menggunakan media sosial. Jadi majoritinya tidak bersetuju dengan persoalan itu, dan mereka merasakan media sosial ini dapat memberikan impak yang sangat baiklah. Jadi seterusnya bahagian D, impak media sosial terhadap pemikiran sosial. Jadi berdasarkan rajah ini kami mendapat beberapa jawapan dan pilihan daripada responden tentang impak media sosial terhadap pemikiran sosial. Jadi kami menjuruskan beberapa pernyataan seperti media sosial memberikan pengaruh yang buruk terhadap masyarakat, media sosial dapat menyelamatkan isu persekitaran semasa, media sosial dapat melahirkan masyarakat yang berintelektual tinggi. Jadi daripada sini kami mendapat beberapa jawapan yang sangat berbeza daripada responden-responden yang melakukan soal sidik ini, dan dapat membandingkan jawapan-jawapan mereka untuk mendapatkan analisis yang baik untuk mencapai objektif kajian kami. Jadi akhir sekali kami juga menanyakan pada pendapat mereka apakah langkah yang terbaik untuk mengatasi kesan buruk media sosial terhadap pemikiran masyarakat. Jadi majoritinya 73.5% menyatakan perlunya ada pendidikan awal terhadap kanak-kanak dan remaja secara formal berkaitan dengan kesan buruk dan kesan baik media sosial ini terhadap pemikiran masyarakat. Jadi segelintir daripada mereka juga menyatakan perlu ada penguatkuasaan undang-undang oleh kerajaan, dan kita perlu mengadakan kempen kesedaran tentang perkara ini kerana ianya sangat penting untuk masa depan masyarakat dan anak-anak muda. Kesimpulan daripada topik ini ialah media massa banyak membantu kita dalam membentuk satu pemikiran yang matang dan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masa yang singkat. Sungguh pun begitu, media massa juga berisiko dalam merosakkan minda anak-anak muda jika tidak digunakan untuk tujuan yang betul. Dan media massa ini juga dapat memupuk budaya malas berfikir jika kita terlalu bergantung padanya. Oleh itu, peranan ibu bapa merangkap insan yang memperkenalkan media massa kepada generasi kini mestilah peka dalam mengawasi anak mereka serta mengajarkan kaedah penggunaan yang betul. Penyediaan waktu penggunaan media massa yang dipantau oleh ibu bapa dapat membimbing mereka menggunakan media massa yang betul. Contohnya, menyediakan 1 ke 3 jam masa penggunaan media massa secara bersama supaya ibu bapa tiada alasan untuk mengatakan bahawa mereka tidak ada masa untuk memantau anak mereka. Selain itu, interaksi yang berunsur keprihatinan dapat mendidik disiplin dalam menggunakan media massa. Contohnya, selepas anak-anak menggunakan media massa, ibu bapa sepatutnya bertanya apakah pengajaran yang mereka dapat melalui aktiviti mereka tersebut, supaya mereka tahu bahawa media massa ni bukannya sesuatu yang digunakan untuk tujuan kelalaian. Sebaiknya untuk tujuan yang memberi manfaat kepada mereka dan masa depan. Sekian saja.